selalu bersyukur dan tidak henti melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hasnita Haji Ibrahim. Saya ingin berkongsi sebuah buku berjudul The Art of Letting God. Buku ini ditulis oleh Ustaz Mizi Wahid. Beliau adalah seorang lulusan dari Universiti Al-Azhar, seorang pelatih kerohanian, usahawan dan juga penceramah awam. Beliau berasal dari negara Singapura, iaitu jiran kita. Penerbit buku ini ialah Imam Publication Sdn Bhd pada tahun 2020. Buku ini mempunyai 21 bab, yang mana penulisan buku ini adalah berdasarkan pertama, pengalaman penulis sendiri, kedua ialah perkongsian kisah orang yang penulis temui, dan ketiga disertakan dengan petikan ayat suci Al-Quran. Kenapa penulis memilih tajuk ini? Penulis ingin membantu lebih ramai orang melihat kekuatan dan keindahan penyerahan rohani kepada Maha Pencipta. Apakah godaan yang paling besar dalam hidup kita? Godaan yang paling besar dalam hidup kita ialah berputus asa. Terutama jika perkara itu tidak mengikut cara kita. Jadi buku ini bukanlah digunakan untuk kita menggunakan jalan mudah tersebut, iaitu berputus asa, tetapi memudahkan kita untuk berjaya. Buku ini sesuai digunakan oleh atau dibaca oleh sesiapa sahaja yang ingin berjaya dalam kehidupan, ingin meningkatkan motivasi dan juga membuatkan kita menjadi orang yang lebih berjaya dalam kehidupan. Buku atau pengkisahan buku ini berdasarkan kepada ataupun melibatkan dua pihak. Pertama, melibatkan diri kita sendiri, dan kedua, melibatkan pihak orang di sekitar kita. Kenapa kita perlu melibatkan diri kita sendiri? Pertamanya ialah kerana sebelum kita berurusan atau berkomunikasi dengan orang sekitar kita, sudah pasti kita perlu memperbaiki diri kita dan melihat diri kita dahulu. Oleh itu, jika dalam kehidupan kita sentiasa melibatkan Tuhan dalam urusan seharian kita, kemudian kita berusaha mana kita termampu, percaya dan menyerahkan kepada ketentuan Allah, seseorang itu akan mempunyai hati dan minda yang lebih tenang. Jadi sesuatu yang hebat akan berlaku pada diri kita jika kita serahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Tuhan memberi nyawa kepada kita bersebab sebenarnya, pertamanya, mungkin kita masih tidak buat yang terbaik. Keduanya, mungkin yang terbaik masih belum datang kepada kita. Oleh itu, setiap hari kita mendekatkan diri kita dengan kejayaan. Oleh itu, jangan biarkan orang memandang rendah kepada diri kita. Kenapa doa kita tak diterima? Mungkin kerana tidak sesuai masa lagi. Kita mohon yang terbaik, tapi Allah tidak memberi lagi kerana itu adalah yang terbaik bagi kita ketika itu. Kelewatan sebenarnya memedihkan, tetapi mempunyai hikmahnya tersendiri, iaitu kita serah kepada Allah, kita percaya kepada Allah, dan sementara menunggu itu kita menjadi orang lebih bersabar,
kita akan lebih berpengalaman, kita akan menambah lagi kepribadian kita, pertumbuhan kepribadian, kita banyak bersyukur, kita harungi cabaran masa hadapan dan memberi ketahanan diri kepada kita untuk menghadapi segala kesukaran. Tuhan tahu bila masa yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Perkara baik akan berlaku untuk kita pada waktu yang paling sempurna dalam hidup kita. Seterusnya, kenapa doa kita tak dijawab? Mungkin doa kita dijawab dengan cara yang lain atau dengan cara yang lebih baik. Jika dalam kehidupan kita rancang tapi kita tak berjaya, kita boleh rasa sedih, tetapi jangan rasa sedih yang berpanjangan. Kerana apa sahaja yang berlaku ada hikmahnya yang tertentu. Okey, bagaimana cara kita nak mengatasi kekecewaan kita? Dengan cara kita menerima keadaan seadanya dan meneruskan kehidupan. Walaupun jika kita telah berusaha sebaik mungkin, kita dah berkompromi dengan sesuatu hal, dengan orang tertentu, dan kita terus berharapkan perubahan, tetapi perkara tersebut merosakkan diri kita dan akhirnya kita rasa tidak gembira. Penulis mencadangkan kita berikhtiar untuk sepertinya membaca buku, menghadiri program di mana membincangkan isu atau cabaran yang sama, bercakap dengan orang rakan, orang yang kita percayai, dan juga mungkin boleh mendapatkan bantuan profesional. Dalam kehidupan, jika kita ingin bahagia, antara tips ialah jangan banyak sangat peraturan dalam hidup. Jangan harapkan manusia itu sempurna, tetapi kita harapkan yang terbaik. Percaya kepada gerak hati kita. Kerana kadang-kadang fakta, terlalu banyak fakta akan mengelirukan kita. Ada juga masa yang kita perlu berfikir panjang jika diberi peluang pada kita untuk membuat keputusan. Jadi keputusan itu akan jadi bijak jika kita boleh melakukan tersebut lebih baik. Jadi kita juga perlu menjadi seorang yang lebih fleksibel, percaya kepada perancangan Allah, selalu bersyukur walaupun apa yang berlaku pada kita tidak seperti yang kita inginkan, dan kita kena selalu bersyukur dan tidak henti melakukannya. Okey, yang kedua tadi, yang pertama tu diri sendiri. Melibatkan keduanya ialah melibatkan orang di sekitar kita seperti pasangan kita, keluarga kita, kawan dan rakan sekerja. Kita sebenarnya tidak boleh mengawal apa yang orang fikirkan mengenai kita. Kita mempunyai pilihan sama ada kita mahu menerima atau kita membiarkan saja apa orang fikirkan kita. Mungkin mereka pandang keburukan yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat potensi besar dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dan melakukan yang lebih baik. Berserahlah kepada Tuhan dan usah putus asa, kerana Tuhan tidak pernah berputus asa dengan kita. Rasa sedih memang ada. Kita manusia biasa, kita akan rasa terluka. Tetapi janganlah semua itu menjadi sesuatu yang boleh menghancur atau mengganggukan perancangan kita. Beritahu minda kita yang kita perlu teruskan, tidak perlu berhenti, melangkah seterusnya dan serahkan kepada Allah Ta'ala. Kritikan dan tolakan terhadap diri kita
akan menjadikan, sebenarnya bukan sepatutnya menyedihkan kita, tetapi menjadi kita orang lebih dewasa, kita lebih cepat membaiki kesilapan kita, boleh menghadapi atau mengendalikan cabaran yang lebih besar, dan perkara-perkara yang sebenarnya yang kita sangka tidak baik, sebenarnya akhirnya datang baik kepada diri kita. Walau kita akan teruskan berdoa, kita cuba baiki diri kita, lihat apa yang boleh kita pelajari lagi, dan perkara-perkara positif yang melibatkan emosi dan rohani kita. Sebenarnya kekhususan yang kita lalui ini, akhirnya kita akan merasakan benda itu mudah sahaja. Jika ada orang yang memberi impak negatif pada diri kita, apa yang kita boleh buat ialah sementara mungkin kita boleh jarakkan diri kita dengan orang tersebut, dan kita kurangkan berurusan dengan orang tersebut. Mungkin orang tersebut perlu disayangi daripada jarak jauh. Jadi kalau kita terus mendekatkan diri kita kepada orang tersebut, mungkin ia menjadi sesuatu yang tidak sihat bagi kita sendiri, dan juga akan merosakkan perhubungan kita dengan orang tersebut. Penulis menyarankan kita mendidik diri kita menjadi seorang yang pemaaf dan menurunkan ego kita. Kita belajar menyerahkan kepada Tuhan untuk mengambil sebarang kerana kita kena percaya bahawa sebarang pembalasan adalah datang daripada Allah Ta'ala, bukan dari diri kita. Kita sebenarnya tidak boleh mengubah orang. Perubahan itu adalah hidayah daripada Allah Ta'ala. Cuma kita boleh memberi nasihat, boleh memberi semangat, dan memberi peluang kepada orang tersebut. Sebenarnya semua orang boleh berubah, tetapi bukan semua orang yang ingin berubah. Setelah membaca buku ini, kita mungkin boleh merenung semula kepada diri kita sendiri. Jika ada yang tidak menyenangkan dalam diri kita, kita jadikan pengajaran bagaimana kita hendak menerus kehidupan dengan mencipta masa depan yang lebih bahagia dan menyerahkan semuanya kepada ketentuan ilahi. Hidup ini yang pentingnya adalah kesudahan, walaupun permulaannya tidak lancar. Alhamdulillah, buku ini banyak memberi panduan dan ingatan kepada saya semasa PKP, dan saya teruja untuk berkongsi dengan anda semua. Seperti yang saya kata tadi, dapatkan buku ini di laman Sesawang, dan juga selamat membaca. Wassalam.